Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton TVS yang sedang menonton episod kali ini dalam Suara Wanita. Suara Wanita, kami sajikan sumber inspirasi kepada wanita alaf baru dan bersama saya Nadiha Kamaluddin. Kita tahu sekarang dunia kecergasan diwarnai wanita berotot yang persis dan sado seperti seorang lelaki, dan mudahkah wanita untuk menjadi sado? Sesuai ke berlatih dengan beban atau tak melanggar ke pantang larang atau stereotip wanita Asia kini? Dan berkenaan dengan isu aurat dan ataupun itu adalah berkenaan dengan hasad dan dengki. Mungkin dulu pelik, tapi itu dulu. Dan yang pastinya wanita berotot atau sado semestinya menjadi perhatian ramai sekarang. So mungkin segala-galanya dari bentuk badan, cara berjalan atau tingkah laku mahu dilihat dengan lebih terperinci. Dan dalam episod kita pada hari ini adalah berkenaan dengan pesona wanita berotot, dan tidak lain tidak bukan yang paling sesuai untuk episod ini adalah Philo sendiri. Jadi Philo, adakah anda seorang yang aktif bersukan semasa di zaman sekolah, dan bila bermula dan mengapa memilih sukan bina badan? Semasa saya masih bersekolah dulu, Mhm. saya memang sangat aktif, Mhm. dan saya melibatkan diri dalam taekwondo, dan aktiviti yang saya paling minat adalah masa tu berlari, Oh, minat berlari. berlari, 100 meter ke 200 meter ke? 100 100 meter meter. dengan 4 kali 100 tu. Mhm. Ah, so tak pernah dalam pikiran saya langsung pun untuk mengikuti apa tu, tak tahu pun wujudnya sukan bina badan ni. Aha. Ah, lepas tu masuk ke zaman apa tu Pekerjaan? pekerjaan. Aha. Jadi ingin mendapat balik lagi tahap kecergasan tu. Mhm. Bila tengok lagi, saya rasa kurang sehat, selalunya sakit-sakit Mhm. begitu kan. Jadi bila saya tengok balik memori-memori dulu, saya teringat semula atlet tu bagi saya sendiri adalah lambang kesihatan. Jadi Aha. itu Dari yang menggagumi situlah. saya. So saya Aha. ingin menampakkan diri saya ni sebagai satu atlet, Mhm. penampilan atlet, badan atlet, rupa atlet. Itu memang Ah, azam lah. Azam dia ya. Aha. Jadi dari situlah saya dapatkan dedikasi saya, motivasi saya. Okey, saya nak rupa saya begitu. Dari situlah bermula. Dan, tapi bukannya memang bermula dari sekolah sebagai seorang atlet. Yes. Tapi selepas tu belajar di universiti Hmm, dan sudah mula berkerjaya. ya. Jadi kita akan berbicara lebih mendalam lagi, Hmm. seperti kita lihat di dalam studio ni dengan piala-piala yang dimenangi oleh Philo kembali selepas ini. Kembali bersama dalam Suara Wanita, dan hari ini berbicara tentang pesona wanita berotot, dan tiada yang lebih sesuai untuk menjadi tetamu saya, tidak lain tidak bukan Philomena, dan beliau adalah jaguh bina badan wanita Sarawak dan juga wakil Malaysia, dan baru-baru ini meraih pingat perak dalam kejohanan bina badan antarabangsa. Di mana tu, Philo? Um, di Yangon, Myanmar. Di Myanmar, Yangon. Ya, Tahun lepas? 2019. 2019. Ya, Baru lagi. baru Mana lagi. satu piala dia? Yang ini Yang ke? ni, Aha. yang ni ialah pingat yang diberi Aha. untuk nombor 1, 2, 3. Yang ni nombor 2, Mhm. silver. And then yang ni ialah piala dia. Ni piala dia. Ya. Cuba tengok pose sikit depan Okay. kamera. Ha. Dan jadi kita tahu, Philo, yang sukan bina badan ni juga telah menarik perhatian wanita seperti Philo, dan jadi mungkin kongsikan bersama dengan penonton mengapa wanita perlu digalakkan untuk menyertai sukan bina badan ni. Wanita-wanita di sana harus tahu yang asal untuk menceburi sukan ke, pada basicnya konsepnya adalah untuk Mhm. sentiasa aktif,
sentiasa aktif. Lepas tu bila kita aktif, kita akan jadi lebih sihat. Bukan itu saja, kita akan jadi lebih kuat. Dan bukan dari segi fizikal dan juga imunasi badan. Mental kita lebih kuat ni lebih daripada untuk kesihatan, untuk bukan sahaja untuk kesihatan mental tetapi juga untuk fizikal. Yes, betul. Okey. Begitu macam saya kan, kalau saya pergi ke gym, bukan sekadar untuk pergi berlatih dan bersenam saja atau mengeluarkan peluh. Tetapi saya pergi sana untuk meriliskan stres kerja harian. Saya dapat berjumpa dengan kawan-kawan dan yang membuatkan saya lebih happy. Itulah yang kata kuncinya kenapa perlu menceburi dalam bidang bina badan khususnya atau sukan untuk secara umumnya adalah happy untuk diri sendiri. Ya. Jadi kita tahu juga yang sukan ni seperti bina badan ni memerlukan komitmen yang amat tinggi, Filo. Dan Betul. juga latihan yang sistematik dan dietary juga yang ketat dan teratur. Jadi boleh Betul. kongsikan dengan peminat apakah jenis dan jangka masa latihan dan juga jenis dietary yang Filo amalkan. Okey, macam yang saya sebut tadi kan, itu ialah secara umumnya untuk apa-apa saja sukan, tapi khasnya untuk sukan bina badan, untuk wanita-wanita di luar sana yang berminat, dia sangat memerlukan dedikasi yang tinggi, mental yang kuat, sebab dia akan mencabar kamu dari segi masa, kamu akan mengeluarkan banyak tenaga dan juga pengorbanan dari segi masa terluang dengan keluarga. Di situ kalau seseorang yang tidak kuat dari segi mentalnya, hati tak kuat, mental tak kuat, emosi tak kuat, dia memang akan berhenti di setakat itu saja. So sukan bina badan tu seperti yang Tak Madah tadi yang beritahu tadi, memang dia memerlukan dedikasi yang tinggi. Selain itu, kita pergi ke gym itu adalah untuk sebab dah nama dia adalah sukan bina badan. Jadi kita ini dinilai dalam bentuk fizikal kita, penampilan kita sendiri. So kalau kita adalah seseorang yang mengamalkan sukan bina badan, kita mesti menampakkan. Boleh tak tunjuk fleksi sikit? Fleksi saya ni fleksi lemak. Flex otot sedikit. Tolong tunjukkan sedikit kepada penonton. Saya tak boleh sebab memang nampak ni 100% ni lemak dan tulang sikit je. Mungkin Filo dapat tunjukkan. Okay, boleh sikit ya. Okay, yang ni. Memang semua memang penuh, memang lean. Ya, okay, yang ni ialah status off season. Off season? Off season lagi. So biasanya dalam 4 bulan bila dah dekat dengan waktu pertandingan, dia akan nanti lebih lagi tajam. Akan lebih tajam, lebih berlekok-lekok lah. Ya. Dari segi pemakanan, macam mana segi pemakanan? Adakah Filo ni jenis makan je? Tapi ataupun seorang yang amat tegas memastikan saya makan kalau pukul 8, selepas 8 malam saya tak akan makan lagi. So macam mana diri Filo sendiri? Dari segi pemakanan ni memang soalan yang banyak selalu ditanya. Jadi pemakanan ni dia bergantung dengan jenis badan kita. Mungkin diet atau jenis pemakanan yang saya ambil atau saya amalkan mungkin tak sesuai untuk kita. So apa yang saya amalkan buat masa ni adalah amal makanan yang seimbang. Okay. Buat masa ni sebab off season, belum lagi nak bersedia untuk apa-apa pertandingan kan. Tetapi dalam pemakanan masa ni memang masih lagi untuk kawan-kawan saya juga atau keluarga, memang mereka masih mengatakan ia adalah diet yang agak strict lagi. Sebab saya seimbang tidak, untuk pada pemahaman Filo. Tapi untuk keluarga, rakan taulan kata tu masih strict. Jadi seimbang tu apa? Apa yang amalan dimakan? Saya pun nak belajar juga tips daripada Filo ni. Boleh. Jadi
dalam makanan yang saya ambil dalam satu hidangan tu, dia mesti ada 4 makronutrien yang mesti ada. Seimbangnya adalah satu ialah karbohidrat, Karbo. lepas tu proteinnya, lepas tu seratnya dan juga lemak. Lemak ada juga? Ada. Dalam berapa peratus? Kalau ada 4, seolah-olah dalam 25%. So untuk lemak ni berapa peratus? Sebenarnya lemak ni ada persepsinya. Mereka kata lemak ni jahat. Sebenarnya tidak. Tak semua lemak tu jahat. Okey, contoh lemak yang tak jahat ni. Contoh lemak yang tak jahat ni macam olive oil. Baik. Macam Minyak zaitun minyak zaitun, minyak ikan. Minyak ikan. Minyak daripada buah-buahan, contohnya avocado. Avocado. Ataupun almond nuts, kekacang. Kekacang. Begitu. Jadi So itu kita boleh gunakan untuk semasa kita untuk hidangkan makanan, kita masak selain dia menggunakan. nampak menarik juga dengan makanan tu. Okey, itu salah satu tips daripada Philo ya. Jadi Philo, apakah cabaran wanita sado bagi menepis mentaliti lama serta ideologi seksi? So bagaimana untuk menangkis persepsi sebegini? Persepsi tu saya memang ada laluinya sendiri bila saya mula-mula mencuburi sukan ini, terutamanya daripada ibu bapa saya sendirilah. Tapi persepsi ini datangnya daripada kerisauan seorang ibu bapa. Faham. Jadi sebab saya ni seorang wanita, perempuan, jadi mereka risau. Ceburnya dalam sukan bina badan ni terusnya terikatnya kepada gym penuh dengan lelaki, dan satu lagi adalah bebanan-bebanan yang kita gunakan untuk membuatkan latihan ini. Betul, berat tu. Saya tengok video Philo memang Masya Allah, memang berat. Berat, ya. Tapi itu adalah salah satu cabarannya dan intensiti yang kita perlu lalui untuk membina badan. Mengangkat atau menggunakan bebanan-bebanan tertentu. Tak semestinya setiap latihan adalah berat. Dia ada cara-caranya dia mix and match sendiri. lah. Yes. Dia ada dalam dia punya guide-nya sendiri. Mana Betul. sesuai untuk wanita, mana untuk lelaki. Ya, betul. Dari segi itu juga wanita dengan lelaki, cara latihannya agak berbeza sedikit sahaja. Agak berbeza. Okey, kita akan berbincang lebih lanjut lagi selepas ini ya. Baik. Kembali selepas ini. Bersua kembali dalam Suara Wanita bersama saya dan tetamu khas saya hari ini, Philo. Tadi Philo dengan saya berbicara berkenaan dengan jenis-jenis latihan yang berbeza untuk lelaki dan wanita. Mungkin Philo dapat terangkan dengan lebih lanjut lagi. Ya. Jadi lelaki dia ada set senamannya sendiri. Tapi untuk perempuan, kita ni dilahirkan lembut sedikit dan tak sekuat lelaki. Jadi reputasi ataupun jenis senaman memang diubah suaikan sedikit untuk supaya boleh dilakukan untuk perempuan. Contohnya dari segi reputasi, dari segi cara menjalankan atau melakukan senaman tersebut. Lepas tu kadang-kadang untuk perempuan fokusnya bukan semata-mata untuk membina otot, tetapi lebih kepada fit and tone. Untuk nampak lebih tone up lah untuk bahagian lengan, terutamanya lengan, bahagian midsection perut, dekat tayar saya dengan kaki. Dengan bahagian kaki. Okey, itu fokus kepada wanita. Kalau untuk bersukan, dan kita tahulah sekarang ni tanggapan orang anggap yang wanita sado, wanita berotot ni tidak mampu tampilan feminin, dan itu tidak benar. Seperti kita lihat kepada Philo ni sangat feminin. Ya. Persis seorang ratu juga. Jadi Philo, macam mana Philo dapat menangkiskan menangkiskan pandangan orang kata wanita berotot ni memang tak pandai bergaya lah.
Oh, seperti yang saya ni boleh tahan jugalah kalau Aha. nak turun kerja kan memang bermake up sikit, Mhm. nampak bergaya. Mhm. Kewanitaan saya masih ada, Mhm. masih ada. Tetapi yalah persis tu mungkin lahirnya bila seorang wanita tu kalau dia selalu turun ke gym, dia Mhm. sentiasa aktif, pakaian-pakaian dia tu memang Betul. tracksuit, pakaian sukan, Mhm. berseluar, t-shirt. Hmm. Dan berkasut sukan kan. Mhm. Betul. Jadi tapi dengan zaman fashion kini sudah Tu semakin tak ada masalah kan. Sekarang ni saya tengok banyak brand jenama yang jenama-jenama mengeluarkan yang ya even apa nama sports bra memang khusus untuk wanita, betul. untuk baju lengan panjang, lengan pendek yang terbarunya untuk yang wanita berhijab seperti saya pun Ya ada betul. mengeluarkan yang khas untuk wanita berhijab. Berhijab, bersukan, Bersukan, berhiking. berhiking Ya, semua. Jadi tak ada masalah lah tak kalau ada nak itu masalah. pun dapat dijadikan sebagai satu fashion. Yes, Tidak stopkan orang untuk untuk tidak berketempelan sebagai seorang wanita. ya. Jadi Filo berbalik kepada sukan kecergasan ni, dia ramai yang keliru dengan perbezaan turunkan berat badan Mhm. dan turunkan lemak. Jadi apa pendapat Filo? Soalan apa tu perbandingan antara weight Mhm. loss dengan fat Fat loss. loss, ya. Okey. Weight loss ni penurunan berat badan, fokusnya adalah hanya untuk menurunkan berat badan secara keseluruhannya. Mhm. Tetapi kalau kita lihat secara biologinya, Mhm. anatominya badan kita ni memang dia terdiri daripada jisim lain, contohnya beratusan air, Mhm. otot, Mhm. tulang rangka, Mhm. dan organ. Mhm. Jadi perbezaannya weight loss ni bila seseorang itu Mhm. mengamalkan fokusnya on weight loss, dia mementingkan penurunan angka pada alat penimbang tersebut. Itu untuk weight loss. Weight loss. Aha. Tapi untuk fat loss, Mhm. dia memfokuskan penurunan peratusan lemak di dalam badan. Peratusan lemak Lemak di di dalam dalam badan. badan. Itu Ya, bezanya beza sebenarnya. dia ya betul. Jadi cara-cara untuk menurunkan berat badan dengan penurunan peratusan lemak dalam badan amat berbeza. Amat berbeza Amat ya. berbeza ya. So Mhm. kebanyakannya yang saya lalui sendiri, Mhm. ini ialah daripada pengalaman Pengalaman saya. sendiri. Aha. So bila saya fokus sangat terlalu dalam weight loss, Mhm. saya side effect dia Mhm. sebab teringin sangat nak turun dengan Mhm. cepat, saya akan saya akan kurangkan kerap makan, Mhm. kurangkan portion makanan, Portion makanan. kurangkan minum, ada Mhm. sesetengahnya. Mhm. Lepas tu rasa lemah, tak terdaya nak buat, Mhm. Mhm. sakit selalu. Lepas tu kadang-kadang bila kita turun secara mendadak, Mhm. kulit kita akan gendul. Kan apa nama Dia flabby nampak juga nampak flabby. ya, kita Nampak sebenarnya kendor lah. ringan di atas penimbang berat tu, tetapi rupa kita Penampilan tidak tidak sihat. kurang menarik dan tidak sihat. Ya, Sebab tu jadi Filo menukar cara dan daripada weight loss kepada fat kepada fat loss. loss. Dan ini hasilnya berapa tahun berapa lama untuk Filo mengambil masa untuk menjadi seperti ini. Seperti ini. Yang ini off season lah. Sebenarnya perjalanan untuk saya mengubah penampilan saya mengambil masa 5 ke 6 tahun 5 ke sekarang. 6 Ya. tahun. Kira agak masa yang Lama. tak juga lama jugalah kalau 5 tahun sebab sekarang ni masa cepat Ya betul. berlalu. Jadi 5 tahun tu agak singkat Ya. Dan okey Filo, saya tahu Filo sangat aktif dalam social media. Jadi bagaimana anda menggunakan media sosial untuk membudayakan gaya hidup sihat dan cergas dan untuk jadi inspirasi kepada wanita penonton kita di Suara Wanita? Saya menggunakan laman Facebook, Instagram,
saya cuba mempromosikan latihan-latihan yang saya lalui, yang saya gunakan, yang saya lakukan setiap hari, dan menunjukkan kepada wanita-wanita di sana bahwa kamu boleh juga melakukan senaman tersebut. Tidak semestinya hanya lelaki satu. Itu adalah inspirasi saya untuk membuka mata wanita-wanita di luar sana sedar bahwa senaman bebanan ni bukan hanya untuk lelaki sahaja, untuk perempuan juga. Dan selain itu saya memberikan kata-kata motivasi, kata-kata tips, mengkongsikan tips kesihatan, tips-tips diet, cara-cara untuk mengurangkan berat berat badan dengan sehat. Lepas tu Itu yang pentinglah, mengurangkan yes. berat badan dengan cara yang sihat. Ya, betul. Betul. Dan jadi itu kegunaan dan mana digunakan dengan sepenuhnya mempromosikan cara hidup yang sihat untuk pengikut mana yang minat sukan di luar sana. Dan jadi apakah kata-kata motivasi hidup terbaik Philo yang untuk dikongsikan bersama peminat sukan di luar sana, terutamanya wanita? Saya harap dengan saya menasihatkan dan ingin mewawarkan kepada para wanita di luar sana yang apa-apa saja sukan yang kamu minati, ceburilah dia. Walaupun setiap penceburan sukan yang kita walaupun berbeza, walaupun pelbagai, ada kekangannya sendiri, cabaran, ada maknanya cabaran jangan sendiri, putus asa. Jangan putus asa. Cuba dulu. Ya, cuba dulu. Belum cuba, belum tahu. Belum cuba, belum tahu. Ya, lepas tu melalui sukan juga kita mampu mengubah bukan untuk diri sendiri tetapi dengan orang-orang yang berdekatan dengan kita macam keluarga. Kita jadi sumber inspirasi kepada mereka seperti saya dengan keluarga saya dan kawan-kawan saya sendiri. Baik, terima kasih Philo kerana bersama kita pada hari ini. Yang pasti Philo telah menjadi inspirasi saya dan juga wanita di luar sana. Dan hakikatnya tidak semua wanita ingin sentiasa bermakeup tebal, tetapi kerana ada di antara mereka yang memilih untuk bergiat aktif dalam dunia bina badan, dan tidak salah sebab itu hak dan pilihan masing-masing. Dan bukan diukur pada paras rupa semata-mata, tetapi personaliti sendiri dan juga gaya hidup yang berbeza. Kita sudah di akhir rancangan. Sekiranya ada cadangan, sila hubungi kami di suarawanita@tvstv.my. Dan saya Nadiha, jangan lupa Suara Wanita setiap Selasa dan Khamis jam 10.15 pagi hanya di TVS 122 Astro.